Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita sambung mengenai dengan dalam bab najis. Najis kita bincangkan pada minggu yang lalu terbagi kepada tiga, iaitu najis mughallazah, najis yang paling berat, dan yang najis yang paling ringan dipanggil najis mukhaffafah, dan najis yang sederhana iaitu najis mutawassithah. Kita sedang bincangkan pada minggu yang lalu dan sambungan pada hari ini insya-Allah. Najis mughallazah adalah anjing dan juga babi, dan yang lahir, anak yang lahir daripada keduanya ataupun salah satu daripada keduanya, ataupun babi atau anjing dia melahirkan anak yang haiwan lain, lembu, anak lembu tetapi hasil kacukan daripada babi, itu juga adalah najis, dipanggil najis ain, najis mughallazah, sentuh itu dikira najis. Najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah, dan yang kita sebutkan syarat-syarat dia pada minggu yang lalu. Najis mutawassithah antaranya kita ada sebutkan pada minggu yang lalu, iaitu dipanggil sebagai setiap tai ataupun air kencing daripada haiwan yang dimakan ataupun tidak dimakan. Itu semua najis. Dalam mazhab Hanbali suci. Binatang yang boleh dimakan, binatang yang boleh dimakan, najis dia dikira suci, tidak najis. Boleh bawa dalam semayang. Terpijak tai ayam boleh bawa semayang. Sebab ayam adalah binatang yang boleh dimakan, maka tai dia adalah suci dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab Syafi'i kita semua tak kira, sebut tai semua najis. Melainkan tai hidung. Tai hidung taklah. Tai hidung, tai mata itu tidak najis, tapi dia adalah benda yang kotor, benda yang cemar. Air wadi, air mazi itu semua najis. Dan yang seterusnya adalah darah. Darah ini maksudnya darah yang mengalir. Adapun darah yang pejal seperti mana darah hati ataupun limpa, maka itu tidak najis. Kemudian darah yang mana ada pada daging haiwan yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, ini juga adalah najis. Najis. Cuma binatang kita sembelih, kita tak payah basuh lah. Daging dia terus kita masak, letak dalam kuali, ataupun kita rendamkan dalam kuali, rebus dia. Kemudian air tersebut daripada air putih bertukar menjadi merah. Itu tidak najis. Cuma tuan-tuan perlu faham, perkara ini yang disebutkan tidak najis ini hanya diberi kemaafan pada makanan, tidak pada pakaian. Apa maksud pada makanan, tidak pada pakaian? Makan benda yang berdarah, ayam yang ada darah, kita makan daging yang ada darah, itu adalah najis yang dimaafkan. Maknanya boleh dimakan, tidak najis. Sebab benda najis kita boleh makan. Cuma pada pakaian itu tidak dimaafkan. Bila terkena pada pakaian kita, nak bawa semayang, itu tidak dimaafkan. Kemudian daging yang kita rendam dalam air panas, tak kiralah air rebusan daging tersebut sama ada bertukar sepenuhnya berwarna merah ataupun tak berwarna merah, ataupun air warid ataupun maurud. Apa itu air warid ataupun maurud? Air warid ini air yang kita letak daging, kemudian baru kita letak air atas dia, kita curahkan air, itu dipanggil air warid. Itu pun tidak najis. Ataupun air dah ada dah, kita rendamkan, letak saja daging, mana air mendahului daging, itu dipanggil sebagai air maurud, air yang didatangi daging. Itu juga tidak najis. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak najis ini hanya terbatas pada makanan, tidak pada pakaian ataupun
perkara-perkara yang lain. Hanya diberi kemaafan pada makanan saja. Sama juga bila kita sembelih hari raya korban, kita sembelih lembu, pisau kita akan berdarah. Kemudian orang bagi kita baldi, dan dalam baldi tersebut ada air. Bila kita rendamkan pisau yang penuh dengan darah dalam air tersebut, jadi air tersebut dipanggil air maurud, yang makna air yang didatangi pisau. Bila mana kita letak pisau dalam baldi yang ada air, maka semua air tadi bertukar menjadi najis. Kita kena buang, kemudian tukar air baru. Berbeza dengan air warid. Air warid ni air itu datang kepada benda yang najis. Maksudnya pisau yang kita sembelih kan penuh darah. Jadi kita ambillah gayung ke atau tangan kita yang bersih ni, kita ambilkan air, jeruskan pada pisau tadi. Maknanya kita dipanggil air warid, air yang mendatangi pisau. Dia bukan maurud. Maurud ni air yang didatangi. Air yang didatangi adalah najis. Bila tuan-tuan sembelih lembu, rendamkan pisau tersebut dalam baldi, maka semua air jadi najis. Bila pisau tersebut nak digunakan sembelih, kemudian nak basuh, tak boleh guna air tadi, sebab air tadi adalah air dipanggil air mutanajis, air yang telah bernajis. Bila air yang dah najis, tak boleh guna lah. Tak boleh guna untuk apa-apa, melainkan untuk siram pokok je boleh. Nak basuh kencing pun tak boleh, nak minum pun tak boleh, sebab dia dah kira air najis. Untuk siraman pokok saja. Okey, kemudian ini termasuklah pada makanan kita, atau pada sedang masak, ataupun ketika kita nak makan. Itu semua diberi kemaafan. Nampak darah semua diberi maaf, boleh makan. Cuma bila terkena pada pakaian tu kena hati-hatilah. Jadi bila mana kita makan satu gulai tersebut, gulai ayam, kita makan, tengok ayam tadi ada darah, darah. Jadi gulai terkena pada pakaian kita, maka hukum najis. Makna makan boleh, tapi nak sembahyang kita tak boleh bawa dalam sembahyang pakaian tersebut, sebab gulai tadi dianggap sebagai najis. Maksud najis ni, najis memang gulai itu najis, tapi najis yang diberi kemaafan untuk makan, tetapi tidak pada pakaian untuk kita bawa pergi sembahyang lah. Kena basuh. Kita ambil kari ayam dengan nasi semua, tiba-tiba kita ratah ayam tersebut masih ada darah lagi. Bila terkena jatuh pada pakaian kita, bukan jatuh darah tu, jatuh gulai, kita perlu basuh. Basuhkan dia lah sampai hilang warna, rasa dan juga bau. Kalau ada kat baju kita tadah kat paip je, basuh je. Kita tak perlulah basuh satu baju, basuh je. Kalau kena kat tengah, kalau kena kat hujung-hujung lengan lah, basuh. Bukan setiap gulai tau, sebab bila sebut tentang daging kari, ayam kari, kita tak tahu adakah dalam daging tersebut ada darah, dalam ayam tersebut ada darah ataupun tidak. Kita hanya bersangka baik je, kita anggap semua benda ni asalnya suci. Asal suci, selagi kita tak nampak darah pada ayam ataupun daging tersebut, apa-apa kuah, sup, gulai terkena pada pakaian kita, boleh bawa sembahyang. Melainkan nampak depan mata kita ayam yang kita sedang makan yang ratah dia ada darah, jadi mana gulai itu gulai najis. Najis yang diberi kemaafan lah untuk makan, tapi tidak pada sembahyang. Okey. Kemudian itu semua dipanggil najis mutawassithah. Cuma najis mutawassithah ni cara nak sucikan dia ada dua. Yang pertamanya dipanggil sebagai najis ain, najis aini. Yang keduanya dipanggil sebagai najis hukmi. Najis aini tu, najis tu ada, kita nampak. Kalau tai ni kita nampak tai, tak kira tai kucing ke tai apa, kita nampak. Itu dipanggil najis ain. Najis ain ni cara nak bersihkan dia, kita kena buang najis dulu. Lepas kita buang, kita bersihkan kawasan tu, baru kita simbah air. Itu dipanggil sebagai najis aini. Yang kita nampak najis tu, kita kena buang dulu. Sebab tu bila mana najis ada kat lantai, dekat surau ke rumah ke lantai, jangan kita simbah air terus.
bila kita simbah air, dia akan bernajis semua tempat. Kena buang najis tu dulu. Kalau ada tai, tak kira tai bayi ke, tai haiwan ke, kita buang najis tu dulu. Kemudian kita bersihkan tempat tu, baru kita simbah air. Supaya tidak bernajis ke tempat lain. Macam kita mop lah. Bila kita mop rumah kita, ada tai-tai cicak. Tai cicak semua tu najis. Jadi cara dia, bila kita mop, kita ambil lah tisu basah ke wipe ke apa, kita bersihkan dulu najis tai cicak tu. Kita kutip dulu. Kita kutip. Kalau kita mop semacam ni semua sekali, tepi-tepi dinding pun kita mop, tengah-tengah tepi-tepi yang hujung-hujung ni kita mop, lantai tengah-tengah pun kita mop, dia akan jadi najis semua. Sebab benda yang basah ni, bila mop mestilah basah. Bila basah, kan cicak suka berak di hujung-hujung di hujung-hujung penjuru dinding. Bila kita dah mop dah lekat tai cicak, kemudian kita mop lagi tempat lain, jadi semua tempat bernajis. Jadi bersihkan kawasan yang ada tai cicak. Tai tu kita buang dulu. Kemudian baru kita mop semua tempat. Itu dipanggil sebagai najis aini. Hilangkan ain, benda najis tu dulu, kemudian kita bersihkan kawasan tu. Okey. Kemudian satu lagi dipanggil najis hukmi. Najis hukmi ni kita tidak nampak najis tu. Contohnya air kencing ada terkena 2-3 titik kena pada pakaian kita. Air kencing, budak-budak air kencing pun terkena 2-3 titik ke pakaian kita. Tapi benda tu sudah kering dan tidak ada kesan pun. Tak ada kesan, tapi kita tahu pakaian ini memang terkena najis, cuma dah kering. Kena sikit je, walaupun sikit tetap najis. Bila mana dah kering, memang tak ada kesan, jadi wajib kena basuh juga. Walaupun dengan sekali laluan air je, kita jerus air sekali je cukup. Najis hukmi. Najis ain, kita kena hilangkan benda tu sampai hilang rasa, warna dan bau. Samalah juga dengan najis hukmi, tapi najis hukmi dia tidak nampak. Jadi kalau kita simbah sekali lalu pun cukup. Yang penting tak ada rasa, bau dan juga warna. Begitu juga najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yang kita bincangkan dulu pada minggu yang lalu. Najis mukhaffafah kita kena renjis tempat yang najis. Tapi tuan-tuan, bila bayi yang cukup syarat-syarat yang kita bincangkan minggu yang lalu, bila dia kencing, kita tak boleh terus renjis. Kalau dia kencing pada pakaian kita, kalau banyak, kita kena perah dulu bagi hilang, kemudian baru kita renjis. Kita tak perlu untuk mengalirkan air, tak perlu kita jirus air, cukup kita percikkan air, tapi penuh kawasan tu kena percikan air. Syarat dia sama juga, kena hilang rasa, bau dan juga warna. Tapi selalu kanak-kanak yang tak makan apa-apa, dia tak meninggalkan sangat bau ataupun warna ataupun rasa. Jadi cukup dengan renjis saja. Renjis pada secara menyeluruh kawasan yang dikencing tu, bukan renjis sekali dua je. Okey, boleh. Kemudian perkara yang ke-6 adalah muntah. Bukan. Perkara yang ke-6 adalah nanah, al-qayh. Qayh ni nanah. Kemudian perkara yang ke-7 adalah muntah. Muntah ni yang bukan keluar daripada mulut kita. Keluar daripada mulut kita tak panggil muntah. Dia keluar daripada dalam, daripada perut kita. Setiap perkara yang keluar daripada perut kita, keluar daripada perut kita melalui mulut, itu dipanggil muntah. Walaupun yang keluar tu air kosong, tetap kalau keluar daripada perut sebut muntah, walaupun air kosong jernih, tetap dia adalah najis. Okey. Cuma Imam Jamal Ar-Ramli menyatakan apa yang melepasi makhraj huruf ha. Ha ni atas halqum sikit ha. Yang melepasi huruf ha ni, melepasi huruf ha dikira najis. Bila keluar, bila melepasi huruf ha, kemudian dia keluar balik, itu dipanggil najis, walaupun tak sampai ke perut kita. Yang berada di mulut kita itu tidak najis. Air liur semua tidak najis.
Kemudian kahak juga adalah najis. Tapi kahak pun najis adalah kahak yang datang daripada perut, bukan kahak yang biasa daripada hidung kita, bukan. Kahak yang biasa itu tidak najis, dia kotor je. Bagi kita kahak yang kita buang itu tidak najis. Kita buang dalam tisu, kita simpan dalam poket, balik bawa dalam semayang. Di sini kahak yang macam muntah juga, dia kekuningan dan bau dia busuk dan warna kuning. Kalau dia tak tahu ni kahak daripada mana, maka asalnya adalah suci. Secara umumnya kahak ni suci, melainkan dia yakin ini keluar daripada usus dalam perut, maka itu baru dianggap sebagai najis. Kemudian air yang mengalir, air liobasi kita panggil, air liobasi, air yang mengalir pada mulut orang yang tidur. Ini sebenarnya ada dua pandangan tau, di antara Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar dia menyatakan air yang mengalir daripada mulut orang yang tidur adalah suci. Imam Ibn Hajar kata, mana air liobasi ni suci, dia bukan najis. Walaupun berbau busuk, walaupun warna kuning, tetap suci, selagi mana tidak pasti yang keluar itu adalah daripada perut. Dan kalau keluar daripada perut kita, maka kalau keluar kita yakin itu keluar daripada perut, maka air liobasi tadi adalah najis. Ibn Hajar kata. Imam Ar-Ramli menyatakan air yang keluar daripada mulut orang yang tidur ni najis sekiranya keluar daripada perut. Keluar daripada perut, sama dengan pendapat Ibn Hajar. Cuma dia menyatakan sekiranya keluar dalam keadaan air liur itu busuk, kemudian warna kuning, maka sudah pasti ia adalah daripada perut, maka hukumnya adalah najis. Kalau dia ragu-ragu, ni tak tahu keluar daripada mana, maka itu dianggap suci. Tapi kalau ada tanda-tanda dia seperti berbau busuk, warnanya tukar jadi warna kuning, maka Imam Ramli kata itu pasti daripada perut, maka hukumnya najis. Kesimpulan perbezaan pendapat antara Ibn Hajar dan juga Imam Ramli, dua-dua pendapat ni kuat tau. Bila sebut dalam mazhab Syafi'i, pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat Imam Ramli, dua-dua pendapat ni diguna pakai dekat Malaysia kita. Kesimpulan khilaf ataupun perbezaan pendapat antara Ibn Hajar dan juga Imam Ramli, iaitu perbezaan dari segi apa? Perbezaan mereka menyatakan yang berwarna kuning, yang bau busuk itu adalah tanda daripada perut ataupun tidak. Ibn Hajar kata bukan daripada perut, tak semestinya. Imam Ramli kata itulah tanda daripada perut. Bila tanda daripada perut, itulah najis. Maka Ibn Hajar dia tidak menjadikan air liur yang orang yang tidur walaupun bertukar warna, walaupun bau busuk, dia tidak menjadikan perkara tersebut sebagai satu tanda yang pasti dia keluar daripada perut. Jadi dia adalah suci, melainkan kita yakin keluar daripada perut, maka hukumnya barulah najis. Jadi air liur kalau air liur ni selalu tidur baring lah. Cuma kalau tidur dalam keadaan duduk, keluar air liur basi, dengar khutbah jemaat, basah baju dia basah. Ingatkan ada bocor hujan dekat atap, rupanya mulut dia basah, jatuh air liur basi. Bila jatuh ni, selalunya kalau tidur duduk ni daripada mulut, bukan daripada perut. Jadi kita nak berpegang dengan pendapat Ibn Hajar pun boleh, pendapat Imam Ramli pun boleh. Tapi pendapat Ibn Hajar lagi mudah. Apa maksud mudah? Maksudnya air liur yang keluar, tak kira lah busuk ke apa ke, dia kena suci. Sebab kita pun tak tahu keluar daripada perut ke tidak. Okey. Kemudian najis yang mutawassithah yang seterusnya adalah susu. Susu ini sekiranya daripada anak Adam, maknanya daripada manusia lah, ataupun daripada haiwan yang boleh dimakan daging dia, maka dia dianggap susu yang mana bukan daripada manusia, bukan daripada haiwan yang boleh dimakan daging dia, maka adalah najis. Maksudnya susu manusia, susu haiwan yang boleh dimakan tidak najis. Tidak najis. Susu keldai najis ke tidak? Najis, sebab keldai kita tak boleh makan. Adapun susu
manusia maka suci. Tak kira susu daripada orang lelaki ke perempuan kan. Sama ada lelaki boleh keluar susu, kalau nak ditakdirkan mungkin lelaki boleh keluar susu, tetap tidak najis. Perempuan kecil yang keluar susu, sebab selalunya keluar susu ni bila dia melahirkan anak, tapi dia tak lahir anak kecil dah keluar susu, budak kecil, itu pun tetap tidak najis. Ataupun perempuan tadi mati tapi dalam dada dia tak ada susu lagi, maka keluarkan susu tadi tidak najis susu dia. Sebab susu pada manusia tidak dikira najis, sama ada dia hidup ataupun mati. Sama ada telah diperah ataupun belum perah. Kalau dia dah perah siap-siap susu, dia letak dalam bekas untuk anak dia kecil, kemudian dia mati, tak apa, dikira suci. Ataupun tak perah lagi pun suci. Kemudian susu binatang yang dimakan ini suci juga, dengan syarat terpisah ketika hidup. Mana susu lembu, kita minum susu tadi, keluar susu tadi daripada lembu tadi bila mana lembu tadi dalam keadaan hidup. Okey. Ataupun lembu tadi kita ambil susu daripada dia selepas dia mati, boleh juga, hukumnya tidak najis, suci. Tapi dengan syaratlah mati tersebut adalah dengan penyembelihan yang digariskan oleh syariat. Maknanya dia sembelih, putus urat mari, urat halqum semua, maka keluar susu, dianggap suci susu dia. Tapi kalau dia mati kena langgar ataupun jatuh bukit mati, bila mati dengan sebab, bukan dengan sebab penyembelihan, maka bila keluar saja susu ataupun kita perah susu dia, susu itu adalah najis. Itu dipanggil najis mutawassithah, najis yang sederhana. Arak yang kita bincangkan minggu yang lalu, semua jenis-jenis yang memabukkan yang cair, itu semua adalah najis. Mana benda yang memabukkan dan dia cair, maka itu adalah najis. Kalau dadah, ganja ke apa, itu tidak, walaupun dia memabukkan, tetapi dia tidak najis sebab dia bukan cecair. Jenis cecair ni najis kalau dia memabukkan. Melainkan kalau arak tadi suci dengan sendiri. Bila suci dengan sendiri maka dia tidak najis. Apa maksud suci dengan sendiri? Sebab arak ni adalah perahan daripada anggur. Pada zaman dulu lah perahan daripada anggur. Kemudian kita bukan perahan, rendaman daripada anggur. Bila mana kita biarkan lama, dia akan sifat mabuk tu dia akan hilang. Dia akan natural balik. Itu tidak, bila jadi macam tu dia tidak lagi najis. Tapi dengan syarat lah, kita tak bubuh bahan apa-apa. Bila kita bubuh bahan apa-apa, itu jadi lain. Kita tak bubuh bahan apa-apa, kita tukar sendiri. Yang seterusnya najis mutawassithah ini adalah bangkai. Bangkai ni tak termasuk anak Adam. Anak Adam kita tak panggil bangkai, walaupun dalam bahasa Arabnya sama. Dalam bahasa Arab maitah adalah bangkai, maitah juga adalah mayat perempuan. Maitah boleh, mayyitah boleh. Mayat perempuan dipanggil maitah ataupun mayyitah. Bangkai pun dipanggil maitah juga. Mayat lelaki dipanggil mayyit. Dari segi tulisannya sama, sebutannya sama, cuma hukumnya lain. Bangkai najis, melainkan manusia yang mati tidak najis. Ikan tak najis, belalang juga tak najis. Dan apa yang disembelih, binatang yang disembelih yang boleh yang binatang tersebut boleh dimakan. Sembelih yang mengikut garis panduan syariat lah, maka itu tidak najis. Tidak najis. Itu tak dipanggil sebagai bangkai. Termasuklah pada bila sebut tentang bangkai ini, bulu dia ataupun tulang dia ataupun tanduk dia, kulit dia, semua telah najis. Bila sebut tentang bangkai, bangkai lembu kena langgar ataupun kambing kena langgar, kita ambil tanduk dia najis, kita pegang tanduk dia najis, sebab dia bukan binatang yang disembelih mengikut
garis yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi semua yang ada pada anggota dia najis. Kulit dia pun najis, melainkan kalau disamak. Kalau disamak dia suci baliklah. Ataupun binatang-binatang lain lah. Contohnya macam harimau ke apa benda yang binatang tak boleh makan, ular ke gajah ke, kulit dia bila disamak suci. Kalau tak disamak dia najis. Melainkan anjing dan juga babi atau yang lahir daripada keduanya, itu tetap najis sampai bila-bila. Dia tak, kita samak macam mana pun tetap najis. Ataupun anggota yang terpisah daripada haiwan yang hidup, hukumnya hukum bangkai juga. Contohnya kambing tu hidup, cuma kaki dia tercabut sebelah, jadi kaki tu najis, kita pegang najis, kita tak boleh makan dia. Tanduk terpisah daripada dia najis, sebab dia masih hidup. Apa-apa anggota yang terpisah daripada haiwan yang hidup, bulu pun najis. Kita naik keldai kan kita tak boleh binatang keldai kita tak boleh makan. Bila tak boleh makan, kita naik atas dia, kemudian lekat bulu-bulu dia dekat seluar kita, najis. Kuda tidak najis, sebab kuda walaupun kita naik atas dia, kita boleh makan kuda tu. Jadi bulu tidak najis. Lembu pun tak najis, kerbau pun tak najis, sebab kita boleh makan. Jadi yang terpisah daripada dia, bulu-bulu dia kena pada seluar kita, tidak najis. Ustaz, tanya sikit Ustaz. Ya. Tadi pengetahuan, kenapa kedai tak boleh makan? Keldai ada dua. Satu dipanggil sebagai himar wahsy, satu dipanggil sebagai himar apa? Himar ahli. Himar wahsy ni kita panggil dia zebra. Zebra boleh makan. Yang tak boleh makan himar. Keldai biasa tu. Keldai. Yang angkat barang tu. Yang bagal Ustaz. Bagal kacukan, kuda dengan keldai. Anak lahir kita panggil tu bagal. Halal tak? Tak. Tak boleh makan ke? Tak boleh. Sebab dia hasil kacukan kuda dengan keldai. Keldai tak boleh makan, kuda boleh makan. Jadi anak dia tu, Anak tetap tidak boleh makan ke? Tak boleh makan. Keldai ahli dipanggil keldai apa? Kampung. Itu kita tak boleh makan lah. Keldai. Dia ada dua. Keldai dipanggil keldai wahsy. Dipanggil apa? Himar dalam bahasa Melayu dipanggil keldai lah. Dipanggil himar wahsy. Himar wahsy ni zebra. Zebra boleh makan. Sebab dia jenis kuda. Yang satu lagi himar yang apa? Yang angkat barang, keldai. Itu kita tak boleh makan. Sebab apa? Memang saya tak tahu sebab apa, tapi memang tak dibenarkan makan keldai. Bulu keldai. Dia bulu keldai ni ulama kata diberi kemaafan kalau sikit-sikit lekat lah. Sebab keldai ni kan selalu kadang-kadang kita letak barang atas dia, kadang-kadang orang tunggang atas dia. Jadi kalau lekat sikit-sikit diberi kemaafan. Kalau banyak dia kena hilangkan lah. Kalau sikit-sikit tak apalah. Sama macam kucing ke? Bulu kucing kan, kucing kita tak boleh makan. Jadi bulu yang terpisah daripada kucing itu dianggap sebagai najis. Tapi sebab kucing ni dah memang selalu lah, dekat surau pun ada kucing, masjid pun ada kucing, dekat rumah pun ada kucing, kat office pun ada kucing, semua ada kucing. Jadi tak dapat tidak, kadang-kadang bulu tu lekat kita. Sebab kucing dah memang dia mesra dengan manusia. Jadi diberi kemaafan lah. Kalau sikit. Jadi kita kena hilangkan sikit-sikit lah bulu-bulu kucing tu. Kemudian air mani anjing dan juga khinzir, babi, itu juga najis. Adapun air mani manusia, dia tidak najis. Air mani
anjing atau babi dia adalah najis mutawassithah. Walaupun anjing dan juga babi itu najis mughalladhah, tetapi air mani dia adalah najis mutawassithah. Air mani manusia tak kira lelaki ataupun perempuan, dia adalah suci. Sama ada daripada orang yang hidup, sama ada orang tadi hidup atau orang tadi telah meninggal dunia, air mani dia dianggap sebagai suci. Sebab dia air mani ni, dia bila kita buat anak dalam tabung uji tu, kita panggil IVF. Kalau air mani dikeluarkan daripada bapa, kemudian bapa tu mati, dia tak boleh cantumkan dengan mak dia. Tidak boleh cantum. Sebab dia telah meninggal dunia. Syarat untuk cantumkan ataupun cantumkan mani suami tadi, masukkan dalam ni, dia mestilah laki tadi hidup. Kalau mati tak boleh disenyawakan. Kemudian antara telur ni semuanya suci. Telur daripada haiwan yang boleh dimakan ataupun yang tak boleh dimakan. Tak kira telur penyu ke telur apa, kita pegang dia suci. Telur ayam kita boleh makan lah. Telur ni kita boleh makan. Dan kita bukan nak bincang makan, kita bincang tentang suci ke tidak. Jadi semua binatang yang tak boleh makan, tak boleh makan, tak kira telur ular ke apa, semua tu adalah suci. Makna suci, kita pegang dia, kita tak perlu basuh tangan. Kalau nak bawa dalam semayang pun boleh, letak dalam poket kita bawa dalam semayang, boleh tak? Dia tidak batal semayang itu. Telur yang diambil daripada bangkai, contohnya ayam tu mati, kemudian bawah dia ada telur, kita tengok telur tadi dia solid ataupun tak, dia kuat ke tidak. Kalau dia tidak kuat, maka dia najis. Kalau dia lembek telur tadi, dia tidak ni. Kalau dia kuat, maknanya suci. Cuma mengenai dengan makan ni adalah binatang yang boleh dimakan, maka telur dia juga boleh dimakan. Macam ayam ke, setiap binatang yang ada telur yang kita boleh makan, binatang tadi telur dia juga kita boleh makan. Selain daripada binatang yang tak boleh makan, daging dia, adakah kita boleh makan ke tidak? Telur penyu tak boleh makan, telur boleh makan? Boleh. Mengikut pendapat yang kuatnya, selagi mana tidak ada apa-apa kemudaratan ke atas diri kita, maka telur daripada haiwan yang tidak boleh dimakan, dia hukumnya suci dan halal untuk makan. Kalau ada kemudaratan, maka tak boleh makanlah. Macam telur ular mungkinlah mendatangkan mudarat, bahaya kepada kita. Jadi itu memang kita tak boleh makanlah. Tapi kalau telur yang tak datangkan apa-apa kemudaratan, maka boleh makan. Daripada binatang yang kita tak boleh makan. Kemudian apabila rosaknya telur, bila rosak je telur tadi, maka hukumnya najis. Telur tadi elok, tapi bila rosak dia akan jadi najis telur tadi. Telur ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, telur ni kita beli telur kat kedai, kita perlu basuh ke tidak? Basuh, wajib basuh. Telur ni hukum asal dia, setiap benda yang keluar daripada binatang, lembapan yang keluar daripada binatang seperti telur, maka hukumnya adalah suci. Kita tak perlu basuh. Mana bila kita beli je telur, kita boleh terus masak. Mana kita pecah ke terus masak, kita tak perlu basuh. Hukum asalnya suci. Tapi kalau nak lebih yakin dan lebih berhati-hati, takut kuman ke apa ke, bakteria ke apa, basuhlah. Tapi kalau sebut dari sudut hukum fiqh, dia adalah suci. Selagi kita tak nampak najis pada haiwan tersebut. Sama juga suami bila bersama dengan isteri, dia tak perlu basuh kemaluan dia lepas tu, dia anggap suci. Dia anggap suci. Sama juga
telur ini, bila telur yang bila kita beli telur, kita nampak tidak ada tai dekat kulit telur, maka kira suci. Itu dari segi hukum fiqh lah. Tapi dari sudut lain, kesihatan ke apa, mungkin kena basuh lah. Dari segi hukum fiqhnya suci. Kemudian kalau nak buat roti canai ke roti telur ke, itu memang kena basuh lah. Sebab apa kena basuh? Sebab telur ni, kalau ada, contohnya dia beli 30 biji telur satu papan, antara banyak-banyak 30 biji telur tu pasti ada tai yang lekat, tai ayam yang lekat kat situ. Bila buat roti canai, mesti kena basuh dulu. Sebab macam mana dia nak buat roti canai, kalau kena telur bersih okey lah, tapi kalau kena telur yang ada tai, kulit tu ada tai, jadi bila dia pegang telur tadi, yang mana kulit telur tu ada tai, kemudian dia pecahkan telur, kulit yang ada tai dia buang lah, tapi tangan dia dah berminyak. Kemudian minyak tadi dia dah pegang kulit telur yang ada tai, kemudian dia pegang lagi roti, kemudian dia buat roti kedua, najis juga. Najis. Selagi dia tak basuh tangan, dia anggap apa? Najis yang berterusan sampai dia basuh tangan dia. Daripada tu telur nak buat roti canai pun kena basuh. Sebab ikut hukum asal suci lah, suci. Cuma dalam banyak-banyak telur pasti ada tai, ada tai ayam, ada sikit-sikit tu, pasti ada. Bila ada, takkanlah semata-mata 2-3 biji ni dia nak pergi ke paip basuh, pasti dia akan pecahkan telur, terus dia buang kulit, dia buat roti canai macam biasa, maka najis, hukumnya najis. Okey. Sebab hukumnya, apa-apa yang keluar ni, apa-apa yang kita lihat tidak ada kesan, tidak ada tai, tak ada apa, maka hukumnya adalah hukum asalnya suci. Melainkan kita nampak dia najis, barulah dia jadi najis. Okey. Kemudian yang keluar daripada mulut haiwan, air liur ke, air mata suci. Yang keluar daripada haiwan, peluh, lagi apa lagi, kahak, air liur, daripada setiap haiwan yang suci pada ketika dia hidup, maka itu adalah suci. Dan najis daripada setiap haiwan yang bernajis pada ketika dia hidup. Jadi maknanya haiwan yang suci selain anjing dan babi, keluar air liur dia anggap suci. Burung ke, himar ke, apa ke, binatang ni suci. Walaupun kita tak boleh makan, tapi dia suci. Bila dia suci, dia pula ketika waktu tu hidup, jadi setiap peluh dia, air liur dia, semua dia anggap sebagai suci. Lembapan pada kemaluan perempuan, kita panggil apa? Kita panggil keputihan. Itu juga najis mutawassithah. Asap yang bernajis, kita bakar najis. Asap tu najis juga. Asap tadi najis juga. Jadi kalau kena pada pakaian kita, maka pada ketika itu kita kena basuh. Sebab bila bakar najis, asap yang keluar pada itu tetap dianggap sebagai najis. Okey. Ada apa-apa soalan? Ustaz nak tanya, yang telur tu, kalau kita pecahkan dalam telur tu ada darah tu, telur tu kita boleh makan Ustaz? Tak, telur dalam dia dianggap suci. Dalam dia. Luar tu yang menjadi perbahasan sikit lah, tapi pendapat kuatnya suci. Walaupun ada ulama kata telur tu ada yang kata najis, tapi pendapat yang kuat sekali adalah suci. Dalam telur memang suci. Dalam telur itu memang suci. Asap yang keluar dari perut dia. Asap keluar dari perut. Lepas tu dia keluarkan. Asap selalu sampai sini je. Paru-paru je selalunya. Telur tu belang lah.
Apa dia? Kecil, telur tembelang. Telur yang busuk. Telur tembelang. Telur tembelang busuk tak? Ha? Najis. Najis tak? Najis. Tapi ada orang Makan. Ada makan juga. Telur Telur tembelang. telur yang busuk. Yang tembelang sudah nampak ayam tu. Ha? Ada yang makan juga. Dia kata baik untuk kesihatan tu. Oh, saya tak tahu. Jadi mana dia makan benda yang najis dia kata. Najis. Okey, Ustaz. Ustaz, Ya. dia kalau kita cabut gigi, darah kita berhenti berhenti. Macam mana? Darah lambat berhenti. Kita cabut gigi. Ha. Darah dalam gusi kita lambat berhenti. Jadi Najis. dia apa? Najis. Tapi najis yang diberi kemaafan lah. Ha. Mana kalau kita nak semayang, kalau ada darah dalam mulut kita, lepas cabut gigi, maka kita letaklah kapas ke apa, letak tutup supaya dia tak keluar lagi banyak ah. Tak boleh telan Ustaz ya. Kalau tertelan tak apalah sebab air liur. Tapi kalau yang sepatutnya tak boleh telan lah. Tapi kalau tertelan tak apalah. Rangkuman dia, penyucian dia basuh gitu je. Basuh aja. Dia ada dua saya bagi tahu tadi lah. Satu dipanggil sebagai najis ain. Najis ain ni kita basuh sampai hilang warna rasa bau. Cuma najis yang ain ni, kalau ada najis tadi kita kena buang najis dulu, kemudian baru kita simbah air. Samalah kita basuh baju dalam mesin basuh pun sama. Kalau ada tahi, takkan kita nak masuk tahi dalam tu. Tahi tu kita buang dulu, kemudian barulah kita basuh dalam mesin. Kalau air kencing tak apa. Air kencing kita boleh masuk dalam mesin basuh sebab dia akan cuci beberapa kali, kemudian dia bukan bentuk ain, bukan ada macam tai, air je. Kalau air kencing tak apa. Kalau air kencing ni kita basuh sekali je, sebab sekali pun dia akan hilang warna rasa bau lah. Cuma kalau air kencing pekat tu kita kena gosok sikit lah. Kalau ada bau kuat tu kita kena gosok, kena bubuh sabun lah, bubuh sabun. Itu ada sibuk-sibuk kata pasal mesin tak boleh lah. Mesin tak, mesin dia bukan basuh sekali, dia dua tiga kali basuhan. Dia kalau 2-3 kali basuhan tak apa, sebab yang pentingnya jangan ada najis dalam tu. Kalau air kencing sekali simbah pun dah okey dah, bersih. Cuma dia akan menajiskan pakaian yang lain. Kemudian lepas tu dia akan bilas untuk kali kedua, kemudian dia akan bilas lagi untuk kali yang ketiga, maka dia anggap suci. Tapi kalau ada tai, tak kira tai cicak ke, tai lipas ke, tai apa ke dalam tu, maka semua tu akan jadi apa? Najis semua tu. Jangan ada ain, jangan ada benda yang bernajis dalam tu. Kalau air bernajis macam air kencing ke, air apa ke, tak apa, sebab kita akan bilas, dia akan hilang sendiri. Tapi kalau bernajis maka tak boleh hilang lah. Kita kena buang najis dulu. Okey. Cukup sekadar tu lah. Sikit saya terangkan. Apa dia tu? Ini bukan soal hadis. Macam kejadian ada beberapa lepas. Saya pun dah lupa Ustaz ada terangkan, tapi mungkin tak lupa. Cerita dia macam ni, imam bangun rakaat 3 tak duduk Duduk di tahiyat awal. Jadi ceritanya kita tegur imam duduk balik. Imam duduk balik. Jadi ada yang dudukan dia tu kata saya rasa macam penting. Oh, maknanya imam lupa tahiyat awal terus naik rakaat ketiga. Kemudian makmum tegur. Bila makmum tegur dia pun duduk balik. Kalau ikut hukum asal batal lah. Batal semayang. Sebab semayang imam pun batal, makmum pun batal. Itu hukum asal je lah. Tapi sebab dalam masalah ni kita boleh bersangka baik lagi. Kita bersangka baik kemungkinan imam pada ketika itu dia terlupa, yang mana perkara tersebut membatalkan solat. Dia terlupa. Bila imam terlupa, semayang imam sah. Jadi makmum pun sah. Jadi kita bersangka baik, ruang bersangka baik itu ada lagi lah. Kita sangkakan imam ni lupa. Sebab
Untuk makmum ke imam? Imam. Jadi dia duduk balik tu okey lah, mana kita makmum tak ada masalah, imam tak ada masalah. Makmum kira sah sebab dia ikut imam. Sebab dia bersangka imam lupa. Makmum sah. Dia ada batas Ustaz. Kalau ikutkan hukum asal batal semayang. Tak ada batas dia. Berdiri. Batas berdiri. Batas berdiri adalah sekurang-kurang qiyam. Sekurang-kurang qiyam. Masa sekurang-kurang qiyam tu, sekurang-kurang berdiri tegak. Maksud berdiri tegak, maksudnya tangan kita tak sampai ke lutut. Kalau tangan tu kita tunduk sampai ke lutut, itu mana itu belum sampai tahap qiyam. Faham tak? Tahap qiyam, tahap berdiri, tangan kita tak sampai ke lutut. Kalau tangan kita turun bawah sampai ke lutut, bongkok sikit lah mana, sampai ke lutut, maka itu adalah batasan minimum untuk apa, rukuk. Jadi dia kena atas sikit. Kira-kira tangan dia tak sampai ke lutut. Dia dah sampai batas untuk rukun yang lain lah. So dalam keadaan macam tu, mana yang terbaik kan? Kita makmum ikut imam diri ke? Sebenarnya dua-dua boleh. Kalau niat keluar pada imam boleh juga. Niat ni berfaraqah boleh juga. Tapi kalau nak ikut imam pun masih dianggap sah. Kalau nak niat keluar pada imam pun tak apa. Maknanya niat dalam diri kita tak nak ikut imam dah. Bukan keluar pada solat, teruskan solat. Cuma niat tak nak ikut imam. Niat tak nak ikut imam. Jadi niat tak nak ikut imam, dia habiskan sembahyang seorang-seorang dia. Itu pun boleh. Kalau bagi saya akan ikut tu. Niat dalam hati tak nak ikut imam. Kita selesaikan sembahyang kita sendiri. Tapi kalau nak ikut imam masih dianggap sah. Sebab dia bersangka baik dengan imam lah. Dia tambah sikit Ustaz. Kita ini mungkin tak tahu orang jadi ke. Dia dah bangun, dia ingat dia masih Rakaat keempat. Tambah lagi. Sebab dia tak duduk dia tak duduk tahiyat awal. Dia bangun, jadi dia mungkin dia satu rakaat. Lepas tu kalau dia bangun masuk rakaat ketiga, dia duduk pula tahiyat awal. Jadi macam mana tu? Maknanya pada sangkaan imam, dia pada rakaat yang kedua. Sebenarnya dia dah pada rakaat yang ketiga. Bukan. Dia rakaat kedua tu dia bangun, dia ingatkan bukan utama lah. Jadi dia tak duduk tahiyat awal. Makna imam rakaat yang kedua, tapi sangkaan dia baru rakaat pertama. Ya. Jadi mungkin dia nanti dia sembahyang. Mana pada rakaat yang ketiga dia akan duduk lagi. Duduk tahiyat awal. Bila dia duduk tahiyat awal, makmum kena tegur dia. Tegur, subhanallah. Kalau dia tak nak berdiri juga, imam tak nak berdiri juga. Jadi makmum boleh niat keluar. Maksudnya niat tak nak ikut imam lah. Kalau makmum tak nak, imam tak nak berdiri juga. Sebab dia melakukan duduk tahiyat awal pada rakaat yang ketiga. Mungkin sangkaan dia itu tahiyat, itu rakaat yang kedua. Jadi kalau makmum tak nak niat mufaraqah pun boleh. Makmum berdiri je. Berdiri qiyam. Tunggu. Sebab dalam sangkaan makmum, imam ni mungkin dia sangka dia pada rakaat yang kedua. Terlupa. Sebab dalam bab yakin ni kita tak boleh nak ubah keyakinan imam tu. Mungkin imam dia kata dia betul-betul yakin ini rakaat kedua bagi dia. Makmum kata tak, ini rakaat yang ketiga. Jadi kita tak mampu untuk ubah keyakinan imam. Jadi makmum boleh berdiri terus rakaat ketiga. Cuma dia tunggu imam naik dia. Dia tunggu imam naik. Cuma bila mana imam nak naik rakaat yang kelima, waktu tu dia kena duduk tahiyat akhir. Ataupun keluar daripada imam. Keluar tak nak ikut imam. Ataupun dia duduk tahiyat akhir, tunggu imam habis rakaat yang kelima. Sebab sangkaan imam itu rakaat keempat bagi dia. Kena sujud sawi. Kita Imam dia tak perlu sujud sawi sebab dia yakin. Dia yakin macam mana nak sujud sawi.
Dia yakin itulah rakaat keempat bagi dia. Sebenarnya yakin ataupun tidak yakin imam ni bergantung kepada makmum. Kalaulah makmum yang ikut imam tu separuh, contohnya sembahyang satu saf, yang ikut imam tu separuh, yang tak ikut imam separuh, jadi maknanya kemungkinan imam betul ataupun imam silap. Tapi kalau nampak seorang dua je ikut imam, makna jelas memang imam tu silap lah. Jadi imam tu sepatutnya dia kena ikut makmum, yang beri teguran belakang dia. Contohnya dia naik rakaat sembahyang zuhur, rakaat yang kelima, tak ada orang yang bangun rakaat yang kelima ikut imam, melainkan ada dua tiga orang je, yang lain semua duduk. Jadi maknanya pada ketika tu imam bukannya wajib dia duduk, walaupun dia yakin tu rakaat keempat, tapi masalahnya semua majoriti kata itu rakaat yang rakaat imam tu naik rakaat yang kelima. Jadi hukumnya imam wajib dia turun. Sebab walaupun dia yakin, sebab takkanlah sampai 90% semua silap. Jadi maknanya imam yang silap. Tapi kalau separuh-separuh okey lagi. Tapi imam tak nampak kan? Nampak. Dia nampak. Imam bila dia sembahyang, mata hujung-hujung mata nampak belakang. Dia nampak. Okey. Okey, tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.